Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera dan ciahau. Wanakkam, salam reformasi dan salam perpaduan madani. Bertemu kita lagi di dalam forum Borak Dahsyat dibawakan khas daripada Studio Dahsyat. Rancangan yang sentiasa dahsyat yang akan menampilkan ahli-ahli parlimen yang amat dahsyat. Saya nak mulakan forum kita pada hari ini dengan menyatakan semangat bersolidariti bersama saudara mara kita yang sedang digasak oleh Israel laknatullah di bumi Palestin. Saya harap penonton-penonton di rumah yang sedang mengikuti live pada hari ini, di samping kita melakukan kerja-kerja kita yang seharian, jangan kita lupa untuk terus panjatkan doa yang terbaik untuk saudara mara kita dengan diberikan semangat jihad supaya mereka mempunyai kekuatan melawan rejim Israel yang berada di bumi Palestin. Walaupun kita berada di Malaysia, doa yang boleh mengiringi perjuangan sahabat-sahabat kita dan saudara mara kita di bumi Palestin. Malam ini kita akan mengupas satu topik, iaitu belanjawan madani. Saya kira ini adalah siri yang kedua kerana selang beberapa hari yang lalu, siri yang pertama telah pun dicerakinkan oleh ahli-ahli parlimen, namun tidak cukup penjelasan mereka. Jadi malam ini kita tambah lagi, kita top up lagi penjelasan pada malam ini. Kita bawakan kepada anda sekali lagi dua ahli panel yang tidak asing daripada Borak Dahsyat. Yang pertama adalah tuan rumah dulu. Yeah. Datuk Abdullah Sani, mantan ahli parlimen Kapar yang kini pengerusi Perbadanan Tekun Nasional. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Saya Kau kira lama tak kelihatan dalam forum-forum Borak Dahsyat ni. saya kira sudah mengambil satu tempoh yang agak lama untuk saya muncul kembali ke Studio Borak Dahsyat. Jadi terima kasihlah Studio Borak Dahsyat kerana memberikan ruang kepada SBS pada hari ini berganding bahu semula dengan Datuk Dolah dan seorang lagi orang kuat yang juga sifu politik saya, salah seorang sifu politik saya ni. Ni kalau diistilahkan kita tabik dia 2-3 kali, iaitu Datuk Kamal Hijaz, veteran UMNO. Tak payahlah sebut jawatan. Amir Hijaz. Datuk Amir Hijaz, veteran UMNO, jawatan tak payah sebut lah. Memang tak penting bagi dia. Yang penting adalah perjuangan yang tulus ikhlas. Datuk, apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbahagia hari ini sebab saudara Tuan Syed ada bersama dengan saya. Dan yang paling saya seronok sekali hari ini, Datuk Abdullah Sani juga sampaikan songkok macam saya. Dia katakan ini kesepakatan. Saya nak declare betul-betul lah. Dia orang berdua pakai songkok ni dia tak berjanji tau. Dia memang tiba-tiba dia datang pakai songkok. Kalau saya tadi tegak hati lah nak ambil songkok tapi tak ambil lah. Kalau ambil dia dah jadi seragam. Baik, saya nak terus saja kepada topik kita. Saya tahu penonton di rumah sekarang sedang memerhatikan kita untuk mendengar hujah-hujah balas daripada ahli panel kita tentang belanjawan. Tapi pada malam ini saya tak nak begitu straight sangat kepada belanjawan. Kita akan sesat sedikit. Mungkin kita akan pergi kepada isu politik semasa. Kita akan pergi juga kepada isu konflik di Palestin. Tetapi saya nak mulakan dulu dengan belanjawan. Oleh kerana belanjawan ini telah dikupas serba sedikit minggu lalu, beberapa hari yang lalu. Saya nak mulakan dengan Datuk Dolah dulu. Sebagai mantan ahli parlimen. Yalah, kadang-kadang kita tengok ahli-ahli parlimen yang ada kini. Datuk? Ahli-ahli parlimen yang ada kini ni sepertinya kualiti dia tak sampai. Saya tengok kalau macam ahli parlimen muda, contoh Muar, entah apalah yang dicuba nak sampaikan sebenarnya. Belanjawan yang begitu kompleks, kebanyakan peruntukan yang diberi lebih tinggi daripada semua Perdana Menteri yang pernah membentangkan belanjawan. Namun belanjawan yang begitu baik menyentuh hati nurani rakyat, ada juga ahli parlimen yang condemn dalam keadaan dengan izin, dalam keadaan mereka rasa ini belanjawan ni teruk. Sama ada mereka tak study ataupun mereka tak teliti. Yang ini kita nak kena tanya Datuk Dolah. Datuk Dolah, respon ahli parlimen khususnya pembangkang seperti mempelekehkan belanjawan madani. Datuk Dolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah pun menyelami dan serta cuba menghadami persidangan seminggu ini untuk saya melihat daripada perbahasan yang dicerminkan oleh ahli-ahli parlimen, terutama sekali mengklasifikasikan beberapa program yang telah pun diutarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk dibahas dan diberikan pandangan mereka berkenaan dengan apa yang telah pun dibajetkan.
Namun yang jelas setelah berlakunya seminggu daripada Ketua Pembangkang sampailah kepada hari Khamis hari ini, diperlihatkan kepada kita isu yang dibangkitkan adalah isu yang tak ada kena mengena dengan bajet. Isu yang tidak kena mengena dengan derita rakyat. Isu yang tidak ada kena mengena dengan hala tuju kerajaan untuk mengangkat bajet madani ini sebagai martabat rakyat. Datuk Kamal Amir dia cakap in Robin Hood, saya cakap mengangkat martabat rakyat. Tidak kelihatan langsung nur yang mencerminkan bahawa mereka ini peka, prihatin dan berasai derita rakyat itu diketengahkan dalam pembentukan bajet di setiap kementerian. Saya melihat yang dibahaskan kape-mengkape. Ya. Ini apa ni? Ini bukan platform parlimen. Lepas itu pula membicarakan soal perkataan maha kaya. Begitu pula kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah menentang orang kaya daripada larut cakap. Daripada apa yang saya lihat, ini bukan kualiti yang rakyat nak dengar. Ini semua adalah cerita-cerita kedai kopi pun boleh. Tahap dia. Takkan di parlimen kita nak bahas macam kedai kopi. Ini adalah Dewan Yang Mulia. Bicara soal masa depan rakyat. Apa yang kelompongan yang boleh ditambah baik. Apa yang nak dicadangkan itu memberikan kesan baik kepada rakyat. Ini yang perlu dibahaskan dan dinilai ataupun disinggung oleh ahli-ahli parlimen. Tidak berlaku begitu. Asyik-asyik nak bergaduh, baik kita ni bangsatlah ayat. Ini itu ayat saja sampai 10 minit, 15 minit dipertikaikan. Begitu pula dengan menantulah sebagainya. Saya tampak there is no quality of debate. Dan rakyat sekarang ni dia tengah pening. Apa yang dibuat? Yang dibahaskan. Takkanlah tak dipikir. Macam contohnya Syah ya, Datuk ya. Macam kita tengok SAR. SAR ni satu perkara yang melibatkan anak-anak kecil sampai kepada mereka untuk menjadi dewasa. Apakah yang boleh kita lakukan untuk mereka ini mendapat pendidikan yang sempurna? Jadi ketika 20 tahun berlalu sejak zaman Mahathir Mohamad dah pun dihapuskan peruntukan untuk SAR ni Syah dia Datuk ya. Tapi saya tahu, saya dapat gambaran Datuk Seri confirm akan memikirkan bagaimana untuk melahirkan masyarakat yang berpendidikan, yang faham tentang agama dan memahami tentang budaya Melayu yang sebenar. Jadi SAR itulah platform yang terbaik. Diberi peruntukan di semua sekolah yang berdaftar di bawah JAPID ataupun MAI ataupun agama Islam negeri diberikan bajet itu. Dan ini adalah yang berlaku pada saya. Saya 2 orang anak saya hantar sekolah SAR masa tu. Dan apabila Mahathir tarik dia punya pengiktirafan, tarik dia punya bajet, saya terpaksa keluarkan anak saya masuk ke sekolah ke menengah kebangsaan. Saya sendiri mengalaminya. Dan di atas sikap itulah saya merasai bahawa untuk melahirkan anak-anak itu mesti datang daripada mereka di peringkat rendah. Dan sampailah kepada peringkat menengah. Barulah kita boleh melahirkan manusiawi yang berpendidikan. Tetapi tidak berlaku begitu. Apa yang saya lihat, itu isi yang perlu dibahaskan. Dan begitu juga dengan pendidikan yang mendapat bajet yang keterlaluan besar. Untuk apa? Untuk mendidik anak bangsa itu menjadi anak bangsa yang berkualiti. Tetapi tidak dibahaskan. Tak saya dengar apa disentuh perkara-perkara itu. Dan tidak disentuh macam mana dengan isu pekerjaan. Isu urus tadbir tata kelola yang menerpa kepada kejayaan dalam konteks Mahathir. Adakah ini sebenarnya cubaan ahli-ahli parlimen pembangkang untuk undermine bajet Madani? Saya nampak begitu sebab dia tak boleh pertikaikan bajet ni, Syah. Bajet Madani ini bajet yang terbaik. Dan bajet ini adalah bajet menyeluruh. Walaupun kita tengok dia punya bajet keseluruhan 393.8 bilion, tetapi kalau kita tengok di pesik dia tu dia 4.6 je. Terendah setakat ini. Yang paling rendah. Dan banyak duit yang dilonggokkan untuk memberikan cash flow kepada rakyat. Seperti mana pembukaan sekolah yang sekarang dikekalkan 150 Datuk Seri. Ya. Inilah patut dibahaskan. Apa penambahbaikan, nak bagi komputer, nak bagi itu mesti dilonggokkan dalam cadangan yang berbeza.
tetapi tidak berlaku dalam parlimen. Yang berlaku kafir mengkafir, bangsat membangsat. Lepas itu pula apa namanya maha, apa itu maha, definisi maha. Ini semua benda ni bukan platform itu. Platform itu pergilah kat kuliah ataupun pergi kat masjid semua berbahas soal definisi makna. Itu bolehlah pergi ke bahasa pustaka berbincang. Ini Dewan Rakyat ini membentuk siasat negara untuk maju ke depan dalam konteks kita keadaan negara majmuk dan memberikan setiap pulangan balik kepada rakyat untuk rakyat menikmati hidup keselesaan. Itu objektif dia. Itu mukadimah saya. Oh, dia punya mukadimah kita kat sini dah rasa dia punya bahang dah. Dia punya bahang tadi itu baru mukadimah tu. Kalau kami dekat sini terasa bahang, anda di rumah akan merasa lebih panas. Saya nak teruskan kepanasan ini. Saya tidak mahu berhenti di situ. Saya nak pergi kepada ahli panel kita yang kedua, Datuk Kamal. Saya sering mengikuti live Datuk Kamal yang mengatakan beliau mengulangi bahawa bajet ini belanjawan Robin Hood. Kita faham nature Robin Hood adalah dia ambil daripada golongan tertentu, dia beri kepada golongan bawah. Datuk Kamal menyifatkan belanjawan ini seperti itu. Belanjawan Robin Hood. Datuk Kamal, belanjawan Robin Hood. Ya. Apa cerita? Ya, saya tengok teman kita pelayar kita, Saudara Syah Kazai, dia kata dahsyat Datuk Lullah ni. Dia kata, baru buka je dia intro je. Assalamualaikum para pelayar semua. Saya nak jelaskan, saya tetap kekal dengan saya punya kenyataan. Bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah bajet Robin Hood. Kerana bagi saya, yang miskin ini, marhain ini ditangani. Itu yang paling penting. Dan sepanjang 1 minggu. Dah habis dah seminggu dah. Hari ni tadi last kali itu Teresa Kok daripada ahli Parlimen Seputih membicarakan soal. Tapi saya melihat, dia macam saya bersetuju dengan pandangan Dato' Abdullah Sani. Isi perbahasan itu, Dewan yang mulia, Dewan yang tertinggi untuk membicarakan soal kehidupan rakyat. Tidak ada lancung, yang ada yang merepek lah saya kata. Dan kena ingat Datuk dulu biasa ahli Parlimen. Tiap-tiap ahli Parlimen datang ke Parlimen dibayar daripada hasil wang rakyat. Gaji mereka dah ada dah RM16,000 sebulan. Kemudian allowance hari ini satu hari masuk klik saja dapat RM500. Rakyat nak dapat RM500 kalau dia bawa Grab, kalau dia bawa ini Food Panda, pecah buntut belum tentu boleh dapat lagi. Nah, selesai. Kemudian dia punya driver ada allowance-nya. Dia punya tempat tinggal, hotel 5 bintang. So ini apa benda ni, sedangkan hadir ke Dewan macam Datuk kata tadi lah, membicarakan soal yang remeh temeh. Dan akhirnya tadi Datuk kita dah bercakap Datuk bahawa akhirnya apakah kita nak menjadikan Parlimen ini pentas marja lawak, terjerit, terlolong, terpekik, terlolong. Kita nak tahu tiap-tiap dia ada perbahasan satu tu sepatutnya diperhalusi. Seramai lebih kurang dalam 200 190 ahli Parlimen, 180 lah ahli Parlimen saudara Datuk. Total 222. 122, tapi setengah jadi menteri, tak boleh cakap lah, bukan? Tapi saya ingat dalam 150, 160 lah sekarang. Anggaran kasarnya. 180 kan? 127 menteri. 187, itu duit Azad. 222, 27 menteri. 27, timbalan menteri? Timbalan menteri ya, lebih kurang lah. Ya, 50, lebih kurang bagi saya lebih kurang 160, 170 gitulah. Sepatutnya 160 fakta itu akan dihapalusi. Datuk bercakap soal Kementerian Pendidikan. Yang memperolehi bajet yang tertinggi dalam sejarah. Artinya Perdana Menteri mahu agar sekolah-sekolah, anak-anak kita di sekolah diberi pendidikan dari awal lagi. Kerana bukan hanya sekolah, tetapi prasarana sekolah, soal tanda sekolah, soal macam mana bilik darjah dan sebagainya. Ini sepatutnya dibahaskan. Tapi hari ini kita rasa, tadi ada juga, saya dengar juga Fazalina bercakap, orang dia dah jawab, ahli Parlimen kata tak jawab lagi soalan nombor 4. Dia dah menjawab, tak dengar pun. Ada yang tidur. Tak. Fazalina dah menjawab persoalan yang dibangkitkan. Pun dia kata tak jawab. Apa benda ahli Parlimen ni, Datuk? Saya rasa, Allah, letih lah. Saya tunggu depan kaca TV saya tu. Bukan TV lah, depan komputer saya. Dengar perbahasan satu persatu. Tidak ada pemenangan ni. Apa yang diutarakan Datuk Anwar Ibrahim, yang saya tekan ni, bajet Robin Hood untuk rakyat. Bila dia bercakap soal mahakaya, memang pun. Sebab kita tak mahu melihat orang itu yang kaya tu kaya, yang rakyat miskin papa kedana. Tapi tiap-tiap satu persoalan, saya tertarik hati satu. Bila 2 malam lepas saya mengulas. Datuk Seri Anwar Ibrahim,
Sekecil-kecil anak kecil berusia 9 tahun Ya, menghantar Mariam. dia hantar surat pada Perdana Menteri. Polis. Pun ditanganinya. Dia kata, Mariam, terima kasih. Saya akan tangani. Sebab anak itu mengadu. Sekolah dia adalah sekolah masih lagi bilik tandanya tak terurus. Retinya Perdana Menteri menangani seperingkat awal kecil pun ditangani. Tapi ahli parlimen dah bercakap soal ini apa? Tapi saya cakap, percayalah saudara Tuan Syed. Saya cakap, saya yakin kalaulah hari ini ahli-ahli parlimen berbicara soal bajet ni, kalaulah mereka buat naratif untuk menolak bajet ini, saya rasa mereka akan dihukum oleh rakyat marhain, rakyat massa, mereka akan menghukum tiap-tiap ahli parlimen ini. Kerana mereka sudah pun menyalahi apa kehendak rakyat. Apa nak lagi? Tak pernah berlaku pun kaki tangan kerajaan dah dapat 2,000. Ini kena jelasnya 2,000. Itu malam dulu Datuk saya dah bercakap 2,000. Yang pencen tak berpencen dapat 1,000. Ya. Ya, tak pencen pun, kamu tak ada pencen pun dapat untuk menjelang hari raya nanti. Anak-anak nak pergi ke sekolah. Saya melihat semalam ke kemarin, Kementerian Pendidikan terpaksa mengeluarkan satu kenyataan resmi bahawa prasekolah RM150 tu tetap diadakan. Sampai begitu sekali bahawa mereka buat naratif bahawa tak ada dalam bajet sebab mereka tidak memperhalusi. Ya, itu Datuk, masalah dia. selalunya Datuk, mestilah ada kertas bajet tu, Ya. setebal itu dan sebagainya, perhalusilah balik rumah, buatlah kerja. Ya. Istilahnya dalam you baca lah. Bacalah tu. Ini hadamkan Dan dia tu. detail, Ya, betul. ya. Tapi sekarang ni tidak Jadi berlaku dia begitu. parut dia. Saya melihat kadang-kadang saya merasakan apalah wakil rakyat kita ni. Tapi inilah kualiti yang ada. Masa terpengaruh, terperangkap. Waktu mereka berkempen di pentas politik, bawa ke Dewan Parlimen, nak jadikan Dewan Parlimen yang begitu mulia tahapnya sebagai pentas politik. Apa benda ni? Kita nak tahu menangani. Ini masanya mereka ketepikan soal. Tadi saya dengar ahli parlimen dari mana tadi. Dia memuji, dia kata ada yang sikap daripada Alostar walaupun pembangkang. Benda baik, kita baik. Tapi kalau orang macam ahli parlimen wah tu, apa kualiti lah. Saya minta maaf lah. Setuju tak Datuk kalau saya katakan segelintir ahli parlimen ini sedang mempolitikkan nasib rakyat? Saya rasa mereka bukan hanya mempolitikkan, mereka menjaja nama rakyat semata-mata untuk mendapat tempat dalam politik, tetapi mereka tidak pun memperjuangkan soal rakyat. Inilah saya paling marah sekali. Ya, kadang-kadang tu dia nak menyampah tengok. Betul. Dia menyampah, dia meluat tengok. Tadi saya dengar ada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dia bercerita soal masalah beras, soal pertanian semua. Apa persoalan dia buat? Apa yang mereka sepatutnya tanya Menteri? Yang buat Menteri nak tanya ni, beras kita cukup ke tak cukup? Sedangkan India dah bagi pengakuan. Kerajaan India hasil daripada pertemuan Menteri Pertanian dan Keterjaminan, dia berjumpa dengan kerajaan India dalam minggu ini, dan hari ini kerajaan India membuat kenyataan bahawa mereka akan menghantar beras ke Malaysia yang pada kerajaan dia menyekat. Sekarang dah boleh 170,000 tan beras daripada India akan masuk ke Malaysia. Yang orang lain, negeri lain tak dapat. Ini saya kata Tuan Syed, dalam keadaan begini, sebagai ahli parlimen, bercakaplah berfakta. Perkara-perkara gini yang sepatutnya dibahaskan. Ya, sepatutnya kenapa cari jalan macam mana nak merungkai. Okey, beras daripada India nak sampai. Kalau harga basmati itu selama ini RM36, apakah dapat dikekalkan supaya rakyat dapat merasai menikmati makan beras begitu? Bagaimana beras-beras tempatan, beras putih tempatan? Tadi ada dibangkitkan soal kilang. Kilang-kilang ini tak boleh nak adapt. Kehadiran begitu banyak padi, setengah kilang tak boleh nak mesin. Akhirnya padi terbiar. Yang kedua soal padi lantai. Perjuangkanlah. Saya tak bersetuju Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi harga lantai untuk padi RM1,300 satu tan. Kami minta sekurang-kurangnya RM1,500 atau RM1,700. Fight lah di Dewan. Gunakanlah Dewan. Itulah pentasnya. Itulah pentasnya. Bukan maki hamun di luar sana. Tak gunalah Anwar ni. Dia bagi orang kaya apa semua. Mana-mana petani. Balik ke kawasan, cerita dengan petani, Anwar tak baik. Gunakan parlimen, saya nak masukkan dalam handset. Ucapan saya hari ini, saya mahu Menteri Pertanian dan Keterjaminan memastikan beras padi bukan hanya RM1,300 satu tan, tapi kita mahu RM1,300 tan. Itulah tugas ahli parlimen. Itu betul lah. Allah. Datuk, minta maaf Datuk. Hari ini naik angin saya Datuk. Betul, saya setuju. Ya. Saya setuju dengan keikhlasan pandangan Datuk Seri ni. Ya, Saya ya. setuju sangat. Kadang-kadang keadaan itu dia Syed ya. Dia
dia berlegar. Contohnya yang dimain oleh ni Sadiq ni dan Muar ni, sebut nama sama Muar pada parlimen. Muar ni dia bertikaikan tentang kualiti dia bajet. Satu. Nombor duanya bajet masa depan. Nombor tiganya isu yang tak masuk akal. Yang dia pertahankan ni SST 6% ke 8%. Yang si Idris ni pun, yang Bagan Serai ni pun, kadang saya tengok pening dia reti ke tak reti nak cakap ni. Kita dah cakap. Orang-orang dah bermain dalam maya semua dah. SST ni bukan GST. SST ni tak terlibat dengan makanan, minuman, dengan telekomunikasi. Tak terlibat. Kalau kau nak pergi ke konsert, nak buat konsert, kau kenalah. Kalau kau nak jual harta benda kau yang kau dah dapat duit dengan kaya raya, kenalah. Kalau kau nak jual saham, kenalah. Itu persoalannya ialah yang kaya itu bertambah kaya. Bila sebut mahal kau, kau bertikai pula. Dan bertikai oleh larut tu, macam Anwar Ibrahim menentang orang kaya. Tidak. Perkongsian. Macam kata, subsidi bersasar. Dan kita tahu bahawa kalau dia dah boleh pakai kereta mewah, kereta besar, sisi besar, apalah sangat tentang subsidi ni. Orang miskin yang pakai untuk kapcai, yang pakai kereta kancil tu semua, tu mengharapkan pembelaan. Betul. Yang kita bagi kat pekerja asing, kita bagi dekat orang kaya ni. Inilah yang nak dia dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mensasarkan subsidi, menyelamatkan 81 bilion. Since Datuk telah pun menyentuh soal SST ni, saya nak memanjangkan perkara ini. Kalau kita lihat statement awal perbahasan Muar mengatakan bahawa bajet ini seperti menekan golongan pertengahan. Malah Larut juga membangkitkan perkara yang lebih kurang sama. Adakah benar tadi kita tahu bahawa SST yang dikenakan kekal 6% untuk makanan dan perkhidmatan juga komunikasi. Sepertinya mereka berdua ni tak baca ataupun tak faham lah. Abang kata Datuk Kamal tadi kan, aku tak baca kan. Namanya, ini namanya kecederaan minda ataupun kekosongan pandangan. Ini sebab jelas takkan kau tak boleh bezakan GST tu apa, SST tu apa. Dan kau takkanlah orang kaya yang maha kaya itu tak boleh dikongsikan dengan kerajaan hanya membantu pada orang yang betul-betul memerlukan. Kalau kata M40 ditekan, kalau M40 boleh pakai kereta lebih 2000cc, dia bukan lagi kategori M40. Dia dah berkemampuan. T20. Dia T20, dia layak. Dan kalau dia pakai kereta Camry 2.5, dia kena deserve yang dia tu terpaksa menanggung atas apa yang dia mampu untuk dia perolehi. Dan orang miskin pakai kancil, pakai Myvi tu semua tu mereka perlu pembelaan. Kerajaan tak boleh 81 bilion orang kaya pun nak bagi subsidi. Itu namanya bajet yang tidak berkemampuan menegakkan keadilan. Dan inilah yang saya lihat pandangan-pandangan yang membolehkan Datuk Seri meletakkan sasaran kepada subsidi itu. Kita tak cakap lagi ni pendapatan 2 jangka. Petala jangka ni macam berlakunya 1MDB. Conggap berbilion-bilion. Yang kata lawyer yang kata bahawa kelang kabut, berjerit-jerit semua ni. Ini duit rakyat. Begitu juga dengan papasan daripada Jepun yang bagi pada kita peranuan kedua. Mana pergi duit tu? Dan ketiga, kalau kita tengok daripada pengkalan petroleum yang telah pun diserahkan pada Brunei. Berapa nilai dia? Mana duit tu pergi? Ke mana? Rakyat tanggung-tanggung. Lepas tu pula Pandora Paper pula bertrilion duit yang telah dibawa lari keluar daripada negara. Ini adalah pendapatan 2 jangka yang saya percaya kerajaan boleh fokus dan boleh ambil balik atas pencukaian pendapatan 22%. Dan kita nak tegaskan di sini bahawa yang kita petikaikan ini sebenarnya apa yang kamu mahu? Adakah kamu nak mengangkat lagi orang kaya menjadi hidup mewah? Dan kau nak menindas orang miskin? Dan kamu nak bela orang-orang yang tidak ada kepentingan dalam negara ni? Seperti orang-orang asing dan sebagainya? Di mana letaknya kewarasan kamu sebagai ahli parlimen? Malu saya lah. Saya dah 3 penggal dalam Dewan Rakyat. Dan saya bicarakan soal seluruh soal. Betul benar saya. Sekarang ni peringkat dasar. Jawatan kuasa di pertentian. Tapi jasa tidak boleh lari daripada ibu ataupun daripada pokok yang dibahaskan dalam peraturan 11.2 yang dibentangkan dalam atas nama bajet. Dan
Akta ibu itu sebenarnya tidak boleh dilencong. Mana ada akta ibu cakap mahal, cakap bangsat, cakap kapir, mengapir. Tak ada. Ini namanya tenging. Yang kena faham betul-betul nilai value kita. Perbahasan yang kita nak. Kadang kita kata ni bajet ni, bajet bohong, bajet ni. Belum. Ni satu lagi budak ni. Saya cukup menyampah 87 bilion kata saya. Dia kata, mana Anwar nak ambil? Tenging sangat kau ni. Kau tahu, kau bukan ni Perdana Menteri. Kau diamlah. Kau Menteri Keuangan. Dia tahulah macam mana. Sekarang pelaburan masuk berapa? Ataupun kedatangan pelaburan berapa kita dapat cukai? Pakai otak lah. Jadi saya tengok banyak sangat orang nak tunjuk pandai tapi tenging. Yang ini yang saya nampak. Satu lagi pula yang saya nak walaupun ini bukan isu besar tapi kita kutip duit ni, tabungan ini untuk kita nak jatuhkan Anwar. Apa punya baral ni? Nak jatuhkan Anwar, pilihan raya lah. Ini nak ambil duit tu untuk apa? Ada di sebalik nak kutip-kutip duit, ada sebalik ni. Banyak benda yang jadi persoalan. Jadi jangan mengundang kebodohan itu dijelmakan dalam wajah kamu yang tidak seperti manis seperti itu. Manis tak elok. Manis ke dok? Tak, bukan. Manisnya maksud senyum dia. Tolonglah RM10 seorang. Itu manis. Tapi isinya penuh dengan najis. Jadi tak perlulah nak buat nak retorik banyak sangat ni Syed. Jadi itu tumpuan kita sekarang ni untuk menyelamatkan negara. Dunia sekarang berlaku dalam keadaan yang cukup huru-hara. Peperangan berlaku di sana sini. Apa peranan kita dalam mewakili rakyat yang ada dalam Dewan Rakyat itu untuk kita nak menstabilkan kedudukan kita. Rasulullah dah cakap dah. Apa yang Rasulullah cakap itu kita kena pegang. Rasulullah tak suruh kita kafir-mengkafir. Yang Rasulullah suruh tu apa? Dia kata salam, beri salam. Itulah ayat dia ketika dia bertapak di Madinah. Beri salam, perpaduan, kekuatan silaturahim, kekuatan kestabilan tu penting. Yang kedua, beri makan. Ini Anwar dah bagi makan dah. 10 bilion cash flow untuk dia nak bagikan kepada duit untuk rakyat ini. Lepas tu pula yang ketiga barulah kematapan Madani yang 6 trust itu yang diperkukuhkan oleh Anwar Ibrahim tu. Dengan apa yang dirungkaikan itu sudah cukup komplit sebenarnya. Tapi kita je yang nak merosakkan ni dengan hujah-hujah yang begitu kelas yang tak tahu nak kata gendah tak gendah lah. Yang saya tengok macam pedang dia nak masuk dia ada berlakunya audit lah cerita-cerita. Saya kata ni pelik. Memang pelik saya tengok. Walaupun nampak macam hebat tetapi pakaian hebat. Tetapi perbahasan tu hancur. Langsung tak ada kualiti. Tangisan rakyat tidak pernah dipikirkan. Bila saya mendengar tone Datuk Dollah ini, saya masih nak mengekalkan wave itu. Sebelum saya kembali kepada Datuk Kamal, saya nak petik sikit tadi Datuk Kamal menyebut tentang bonus kepada kaki tangan awam RM2,000. Orang yang paling tepat menjawab itu Datuk Dollah kerana dia sekian lama memperjuangkan nasib pekerja. Adakah wajar RM2,000? Ini yang paling tinggi setakat ini. Luar biasa yang dibentang bajet oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. RM2,000 untuk pejabat awam. Ya, prepare pun saya cakap dah last week. Dia kata, Isnin yang lepas. Dia kata, kami nak gaji. Betul. Sedar tidak sedar, 1.5 trilion hutang negara ini dilonggokkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Daripada zaman Datuk Seri Najib dulu, hutang kita 668 bilion. Sekarang ni dah jadi 1.5 trilion. Kita dah turun sikit dah. Anwar dah pada start nak bayar dah ni. Tapi apa yang saya nak bawa ni ialah keperluan itu mendesak atau tidak. Kalau keadaan sekarang ni tidak mendesak dan ianya perlu diberikan satu lamsam untuk mereka nak raikan dalam kehidupan yang mendesak. Jadi Anwar bagilah RM2,000. Sebelum ni 700, 600. Zaman terluar semua tu 600 je pun. 600 betul. Jadi sekarang ni Anwar bagi RM2,000. Bersyukurlah nikmat yang diberi. Walaupun kamu tak sokong kami pun ni, tetap Anwar fikirkan kesusahan kamu. Dia bagi RM2,000. Dah pencen pun dia bagi RM1,000. Yang tak pencen. Yang tak ada pencen pun dapat RM1,000. Dan RM1,000 ni pula dulu ni paling tinggi RM300 je saya. Betul. Dan sekarang dapat RM1,000. Jadi saya nampak bukan saja Datuk Seri Anwar memikirkan tentang pejabat awam, tetapi mereka yang telah menyumbangkan sebelum itu diberi imbuhan juga untuk mereka mendapatkan RM1,000. Jadi persoalan timbul, apakah ini adil? Nak adil macam mana lagi?
Nak adil macam mana lagi? Saya harap di luar sana pejabat awam sedarlah. Kalau dah dibagikan begitu, pandai kata untuk gaji dan sebagainya, Datuk Seri Anwar berjanji itu akan di-revalue balik. Bila revalue balik, kita tunggulah. Sabarlah. Ini sekarang dapat dalam WhatsApp group. Kami bukan nak duit 2,000. Kalau tak nak 2,000, bagi aku. Bagi aku. Jadi, persoalannya apa? Persoalannya, di betul saya, kita tak nak tahu. Sebab nak rungkaikan sedikit pengalaman. Ketika kita nak dapat kerja tu, janji kita macam-macam dengan Allah Ta'ala. Dapat ni aku nak kerja betul, aku nak buat betul. Kita tengok pejabat awam sekarang ni, banyaknya komplain yang diberi. Macam-macam. Dan ini adalah atas sebabnya, mengapa kita harus sedar bahawa Allah tidak akan merubah nasib kaum itu. Kaum itu akan berubah nasib. Jangan jadi pengkhianat dalam diri kita dan keluarga kita. Kenapa kita begitu gelojoh untuk tamak dalam segi itu? Sebab ketika kita mengangkat sumpah, doa ibu, doa ayah, doa isteri, doa anak-anak, dapatkan pekerjaan ini begitu bersungguh-sungguh, dan maka termenterailah kita dengan kerajaan, kita berita kita kerja. Lepas kita kerja, kita nak buat fitnah. Saya tengok banyak orang buat fitnah terhadap Syariah Ibrahim, orang pejabat awam. Cikgu-cikgu, saya nak beritahu cikgu-cikgu ni, kamu awas. Jangan sampai besok kamu menangis berdarah pun tidak boleh mengembalikan fitnah yang kamu bawa. Dan ini yang berlaku. Kamu fitnah Datuk Anwar, tapi dia bagi kamu bonus lagi RM2,000. Ni tak bersyukur, tak tahulah manusia apa kategori kamu ni. Terima kasih. Datuk Kamal, saya masih lagi nak berkisar tentang belanjawan Robin Hood. Kita tahu tadi Datuk Dollah telah pun mengupas bahawa kadar keberhutangan negara agak tinggi 1.5 trilion, namun sedang dalam keadaan penurunan kerana Perdana Menteri kita agak cermat membayar hutang. Dalam keadaan keberhutangan tinggi, masih lagi beliau boleh spend kepada pejabat awam 2,000, belanja kepada pendidikan yang paling tinggi. Malah beberapa peruntukan juga kita lihat begitu baik sekali yang tak pernah diberikan kepada rakyat. Datuk Kamal, dalam pandangan belanjawan madani ini, adakah ini akan menstabilkan ekonomi ataupun akan menyebabkan keberhutangan kita semakin tinggi kerana yalah banyak belanjawan yang kita berikan ini di luar jangka? Ya, ini Tuan Syed, saya ingat pelayar saya nama dia Jaka Linglung. Dia suka dengan Datuk cakap, balon Datuk Dollah, dia kata. Saya harap sahabat saya Jaka Linglung puas hatilah ya, Datuk Dollah dah balon cukup, tapi tak cukup balon lagi tu katanya. Tak, saya melihat begini, Tuan Syed. Kadang-kadang kita rasa diri kita dapat 2,000. Memang tak besar. Tetapi akan melibatkan berapa bilion. Berapa bilion Tuan Syed. Okey. Dan di mana datangnya? Datangnya kerajaan tak berniaga, kerajaan datang sistem percukaian. Jadi dicukai tu bukan dicukai daripada marhain. Kalau dicukai daripada harga beras naik RM2 daripada RM2.6 naik sampai RM8, itu ataupun RM7 sekilo. Okey. Itu namanya you ambil teks daripada rakyat biasa. Ini tidak. Percukaian di nangka yang atas, kamu nak berhibur, kamu bayar, kamu dapat untung berbilion-bilion, bagilah pada rakyat. Jadi ini yang bila dikumpul. Sebab kerajaan, dia dapat penghasilannya datang daripada percukaian. Tak lebih daripada itu. Kan? Dan tiap-tiap kita ni kadang-kadang kita dapat 1,000, kita rasa sikit. Tapi kajilah berapa bilion kesannya. Itu. Yang kedua, persoalan sekarang ini, sebab saya kata ini pentah di Dewan Rakyat. Kalau kamu mendengar rintihan rakyat, santunkanlah. Sampaikanlah dekat menteri yang ada depan kamu. Kamu tak nak bercakap. Tapi yang kamu kritik, apa yang kamu kritik? Kalau kamu mengkritik soal bahasa, kamu berkritik soal isu-isu yang remeh, ini bukan masanya. Sekarang ini, saya nak bagi tahu Tuan Syed. Petang tadi saya agak groan. Tapi saya kata lega sikit. Walau bagaimanapun masih lega, masih dalam kelegaan. Tahun 1998, pertukaran antara duit ringgit Malaysia dengan dolar Amerika RM4.98. Hari ini RM4.74, masih lagi. Tapi saya khawatir, saya bimbang. Sebab ekonomi dunia sudah pun mula melihat kemelesitan berlaku. Sebab itu hari ini, Ketua Setiausaha Negara telah pun mengeluarkan arahan. Sehingga besok saya nak kupas. Bagaimana bahawa kaki tangan kerajaan, janganlah mewah-mewah, buat meeting sana, meeting sini, anjur satu, anjur itu. Kesusahan negara kata berhemahlah dalam berbelanja. Sebab kita tak tahu masa akan datang ni. Ini bajet. Bajet ni unjuran. Apa yang nak dapat. Jadi bagi saya melihat apa yang dilakukan. Strategi Kementerian Kewangan. Bukan hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Salah ni kalau kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Strategi Kementerian Kewangan, mereka menjangkakan
bahawa negara akan mendapat perolehan daripada sistem percukaian yang diadakan ini, bahawa dapat lebih kurang dalam 320 bilion tak silap saya. Sebab itu dia boleh belanja 393. Jadi sistem bajet yang defisit tapi masih lagi terkawal. Bukannya Sebab tu dia kata deposit tu 4.3 tu Ya. yang anu ada berbanding dengan 5.6 Betul. yang Mayadin dan Smail Sabri tu. Itu. Di situ different kita nampak pulangan balik hasil daripada bajet tu. Ya. Untuk rekod, ini defisit yang paling rendah setakat ini. Ini yang terendah defisitnya. Jadi dalam suasana hari ini, kita harus melihat berbelanja kita berhemah dan rapat pada rakyat. Yang penting rakyat. Bagaimana, ya saya nak bercakap juga tentang bagaimana bila semalam ke kemarin ada orang bercakap. Betul ke 185,000 je yang sekarang tinggal miskin tegar? Miskin tegar ni orang tak ada benda nak makan. Itu yang dikatakan miskin tegar. Duduk di rumah tunggu masa dipukul ribut, Itu yang miskin tegar. Kalau setakat miskin, semua orang miskin. Hari ini, satu dunia miskin. Amerika, 20 juta rakyat dia sekarang ni gelandangan di tepi jalan. Satu negara Uncle Sam yang hebat. Di London sekarang ni orang beramuk. Di Paris orang melakukan rapat unjuk rasa ni. Demo. Seluruh dunia. Dan bila kita bercakap soal currency against dia punya monetorium antara wang ringgit Malaysia dengan dolar Amerika. Satu dunia Tuan Syed. Saya nak bagi tahu Tuan Syed, Datuk, hari ini negara Indonesia merupakan yang terendah dalam tempoh 3 tahun berturut-turut. 3 tahun. Kita baru 3 bulan. Baru 3 bulan dia punya depreciate. Thailand lebih teruk lagi. Singapura kena. Satu dunia kena. Australia apa kena? Sebab itu, apa yang disarankan oleh Datuk Anwar Ibrahim, kalau boleh, bahawa kita kali ini nak beli beras, kita beli daripada India. Kita guna tukarannya, exchange dengan rupi. Tak payah nak gunakan dolar Amerika. Kalau kita nak beli beras daripada Thailand, guna baht. Nak beli apa-apa daripada Thailand, daripada Jepun, kita gunalah yen. Itu dia yang itu saya rasa kebijaksanaan seorang pemimpin. Bukan saya nak bodek, tidak. Satu di sini cetusan idea-idea yang cuba dilakukan. Dan saya cukup seronok apabila dia menyebut perkataan Madani. Tuan Syed, jangan lupa Tuan Syed, Empire Islam itu berkembang ke seluruh dunia. Sampai ke Empire Melayu Islam Melaka, sampai ke Andalusia. Bermula daripada Madinah. Bermula daripada Madani, daripada apabila naik saja Osman Affan sebagai khalifah Islam dan dia orang perniagaan dan dia menerjemahkan ekonomi itu, ekonomi yang Madani, satu dunia empire Islam. Jangan lupa. Ya, tapi sekarang ni nak buat macam mana? Apabila dah kita kaya raya, kita tak bersyukur. Tunggulah kehancuran lah berlaku. Empire Islam Melayu Melaka runtuh, kerajaan Melayu di Nusantara runtuh, kerajaan Islam di Andalusia runtuh kerana tak bersyukur. Apabila khalifah-khalifahnya merasakan wang adalah segalanya. Jadi kita kena bersyukur apa yang ada, Dato'. Dan saya tetap kekal dengan saya punya kenyataan, bajet yang dibentangkan dan masih lagi boleh diperhalusi. Sepatutnya Dewan Rakyat gunakanlah ahli-ahli parlimen yang bergelar yang berhormat, bincanglah bajet ini. Nak tahu, bertanya pada Perdana Menteri. Kedudukan kewangan kita bagaimana? Nelayan macam mana? Macam mana peruntukan nelayan? Apakah kekal dia punya dengan 1,000, daripada 500 naik pada 1,000? Cukup ke? Dalam kehidupan sekarang hari ini, cukup ke subsidi minyak ni untuk nelayan? Sedangkan nelayan diberi cuma bot kecil untuk menangkap ikan di sekitar pesisiran pantai. Berapa sangat tangkapan dapat? Kenapa tidak dicadangkan? Gunakan platform sebagai di parlimen. Saya minta supaya Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan wujudkan sistem nelayan laut dalam. Anak-anak kita ni dilatih dalam Tibet untuk pergi menerokai laut dalam. Sediakan bot, sediakan kapal. Barulah nampak untuk rakyat. Tapi takkan semua ini nak dilonggokkan pada kepala Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak mampulah. Dia cuma bagi tahu dasarnya begini. So, Kementerian Pertanian ini. Tibet begini. Kementerian Pendidikan begini. Kementerian Pertahanan begini. Kementerian Dalam Negeri begini. Itu yang perlu ditangani. Saya amat kecewa lah Tuan Syed. Walaupun begitu banyak bajet yang digunakan untuk diberi pada rakyat. Memanglah kelas menengah akan marah. Tapi yakinlah saya kata. Kalau kita penjelasan kita jelas, siapa saja ahli parlimen yang menentang bajet ini, saya rasa pilihan raya akan datang, ruyuk. Memang rakyat akan marah. Ruyuk. Kalau saya dalam parlimen ni, kalau kita bercakap pasal isu-isu kementerian,
Kalau kita bercakap tentang, contohnya saya bercakap di kawasan saya lah. Ya. Bila saya bercakap, saya memperjuangkan hospital. Dalam konteks ucapan saya tu, saya jalurkan kepada saya menuntut supaya hospital satu didirikan di Kapar. Akhirnya sekarang dalam pembinaan. Bila kita tengok keselamatan pula, saya pergi kepada IPD. Dan IPD sekarang ni dah hampir siap. Begitu juga dengan jalan raya. Saya pergi kepada Kementerian JKR. Dan JKR dia minta supaya jalan itu diselarakan. Lulus dalam sekitar 360 juta. Dan mengapa harus ada pendekatan sebegini? Sebab kita memikirkan rakyat kita. Kemudian kita memikirkan keseluruhan daripada rakyat yang berada dalam negara ni. Itulah di antara kualiti debate yang perlu diketengahkan dan dibahaskan oleh ahli parlimen. Bukan pasal KP-mengKP, pasal basat membansat, pasal anak menantu, pasal sebutan maha jadi bahasan. Ni betul-betul saya tak nampak the quality, the subject of debate. Saya tak nampak. Pelayan saya kata, Saudara Mansur. Mansur apa nama? Mansur Wahab. Dia kata cerita kartun. Lah kan dia jadi kartun. Memang kartun. Akhirnya Akhirnya dia jadi pentas lawak. Dia apa nama dia panggil Maharaja Lawak. Maharaja Lawak. Raja Lawak. Itu yang berlaku sekarang ni. Lepas tu bergaduh sama dia orang. Ada terbuk keluarkan kera lah, bonyek lah, macam-macam. Jadi ini semua tak boleh dalam keadaan Dewan Yang Mulia itu dipentaskan oleh pemain-pemain pelakon-pelakonnya ini untuk mereka nak pamerkan kebodohan. Tak sampai par. Dia tarik balik bukan bodoh. tak langsung menepati par. Dia below the par. Below the par. Jadi ini yang berlaku ni. Jadi saya rasa dalam apa yang pengalaman saya itu sebenarnya tidak menepati apa yang derita rakyat itu dia angkat. Kalau saya dalam parlimen dalam keadaan 393.8 bilion dengan deposit 4.3 ni, saya punya bersilat dalam tu. Memang saya tak keluar. Memang saya akan bahaskan setiap kali orang pembahas, saya akan celah. Saya akan gunakan minta peraturan 37 itu untuk pencerahan. Sebab kualiti proposal yang dibuat dalam bajet ini luar biasa. Luar biasa. Tuan, tak menepati langsung ke pemikiran sebelum 33 bulan ada Kerajaan Perikatan Nasional Pemerintah. Ada dipikirkan pasal agama. Ada tengok berapa naik allowance imam, siap, bilal, RM700. Dia naik. Sebelum ni berapa? Dan ini adalah antara 500. Dia naik 200. Ini semua ada pendekatan ajakan paradigma yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengangkat martabat agama. Macam mana dia katakan, Datuk Seri kata ni, kita nak pinggirkan agama kita ni. Kita nak menindas agama kita ni. Dan Anwar tidak pernah memikirkan agama ni. Orang yang bercakap begitu memang orang yang mempunyai kecacatan minda lah. Kecacatan minda ataupun dipanggil kecederaan minda. Okey. Mengembalikan Datuk Dollah ke Parlimen ia sudah menjadi satu kewajipan. InsyaAllah pilihan raya akan datang, kita akan kembalikan Datuk Dollah Seharusnya begitu. Masuk ke dalam Parlimen. Saya nak kembali kepada Datuk Kamal. Seingat saya perjuangan Datuk Seri Anwar membasmi kemiskinan tega ini sudah menjadi asam garam dalam hidup dia. Sepanjang dia jadi ketua pembangkang, inilah perkara yang dia akan ulang-ulang dan ini akan menjadi satu keutamaan di dalam perjuangan. Malah ketika antara tindak tanduk pertama selepas beliau diangkat jadi Perdana Menteri adalah mengadakan pertemuan untuk membincangkan isu kemiskinan tega. Pada pandangan Datuk Kamal, ini juga akan jadi soalan pada Datuk Dollah kejap lagi. Pada pandangan Datuk Kamal, dengan belanjawan 393 bilion ini, adakah kita berjaya bawa keluar kemiskinan tega tadi yang Datuk Kamal kategorikan sebagai mereka yang tak ada makan, rumah bocor? Adakah belanjawan ini akan berjaya membawa keluar mereka yang Tuan Syed, sebab itu dengar hayati apa kenyataan Datuk Seri Ibrahim. Dia kata ini permulaan kita dalam menangani derita rakyat. Permulaan, rakyat dah derita lama, dah sakit, luka yang begitu dalam. Okey, permulaan ubat yang nak buat tu bukan senang. Sebab kita negara dah teruk. Saya dulu dah bagi tahu. Saya ingat, kalau tuan saya ingat lagi, saya dah katakan kalau Datuk Seri Ibrahim datang pun dia tidak mempunyai tongkat sakti yang boleh lim salabin jadi. Tak jadi begitu. Jadi permulaan yang dibawa dalam bajet ini terbukti dia menterjemahkan bahawa dia memang mahu untuk menangani derita rakyat. Amin. Itu permulaan dia. Sebab itu saya dengar saya hati ucapan dia satu persatu selama 2 jam lebih. Dia berucap bukan senang tu. Bukan. Dan dia membuat satu-satu dia menghuraikan semua aspek. Jadi bagi saya lah, saya melihat, saya jujurnya, saya bukan nak mudik.
Sebab saya akan mempertahankan presiden saya, Datuk Seri Zahid Hamidi. Ya. Presiden saya tentulah bagaimana dia pun sealiran pemikirannya. Dia nak buka tanah ladang Sarawak di Sabah dengan Sarawak. Ya. Bukan sikit, 15,000 hektar akan dibangunkan di Sabah dengan Sarawak. Ya? Tapi saya melihat kesealiran pemikiran yang sama. Inilah yang kami perjuangkan selama ini tu. Untuk saya sealiran. Datuk Seri Anwar Ibrahim memang ada sejarah hidupnya, sejarah politiknya, bukan hidup ya. Sejarah politiknya. Daripada awal pembabit politiknya, dia mempertahankan kemiskinan di Baling. Ya. Akhirnya dia kena simpan ke dalam. 3 Ya. tahun dalam. 2 tahun. 2 tahun. Ya. Kemudian dia memperjuangkan. Dan saya satu perkara, Tuan Syed, banyak orang tak realize. Sepanjang beliau menjadi ketua pembangkang, setiap kali sama ada Datuk Seri Najib ke, sama ada Dr. Mahathir, tak ada, Datuk Seri Najib, ataupun Dr. Sri Mudin maupun Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri membentangkan bajet, dia akan bangun sebagai ketua pembangkang membawa bajet alternatif. Ya. Tapi hari ini ketua pembangkang tak bawa pun. Bercakap yang bukan-bukan, kita nak Tak ada tahu. value tak ada. So kamu sebagai ketua pembangkang bukan hanya membangkang yang bukan-bukan. Sepatutnya ini cadangan kami. Seharusnya dibuat 1, 2, 3. Saya bersetuju, saya tak bersetuju. Sebab kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Tuan Syed. Tetapi persoalannya sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia jadi ketua pembangkang, dia berperanan sebagai ketua pembangkang. Kalau bajet ini ditangkap oleh Perdana Menteri atau Menteri Kewangan, dia akan bawa bajet alternatif. Ya. Soal nelayan, soal penulis getah. Tanpa gagal, tanpa gagal. Tanpa gagal. Tiap-tiap tahun bila ada saya bajet, saya tunggu. Saya tak tunggu pembentangan bajet Perdana Menteri. Of course lah, saya dengar juga. Saya akan tunggu pada hari Isnin besoknya kerana beliau diberi 90 minit begitu untuk membicarakan soal bajet. Itu yang seharusnya diadakan. Jadi percambahan minda itu berlaku. Check and balance. Check itulah dikatakan tugas pembangkang. Masalah ini tak akan berlaku di Terengganu lah sekarang saya. Datuk di Terengganu, kalau Menteri Besar ada bentang aja bajetnya, setuju je, tak ada bangkangan lah. Habis. Tujuan sebagai pembangkang hadir untuk memberi pandangan yang kedua. Demi lestari kepentingan rakyat. Bukan untuk mencari populariti politik. Dewan Rakyat yang bersidang bukan untuk cari populariti, Datuk. Ya. Dewan Rakyat adalah untuk menangani isu-isu berhubung tentang kehidupan rakyat. Nama lagi Dewan Rakyat. Ya. P. Ramlee dah tunjuk dah. Bila Sultan sampai ada apa cerita? Ingat tak filem menuju 4 belalang apa ke? Negeri Pasir Pendengung nak pakaikan sawah kami banyak tikus. Okey, sediakan racun tikus. Dah tunjuk dalam filem pun Datuk. Ya, ya. Bukan? Kaedah. Belajarlah kaedah itu. Kaedah. Tapi masuk dewan saya tengok daripada hari Isnin dah seminggu dah. Masa terbuang. Saya cuba mengutip satu persatu apa yang dibawa oleh pembangkang ni. Apa yang mereka bawa untuk memperbaiki landasan ataupun unjuran yang cuba dibentangkan oleh Anwar Ibrahim sebagai Menteri Kewangan. Saya nampak sekarang ni kita terdedah lepas satu demi satu. Dan saya rasa ada keboborokan akan berlaku. Tapi tak tahulah hari ni dah pergi ke Mesir. Kita dah pergi ke Saudi ya. Ini satu hal lagi. Cuba kita sudah fikir penghormatan negara-negara teluk terhadap beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kita rasa patut bangga. Di saat krisis berlaku di Palestin, bahawa pemimpin Arab sedang berbincang. Hari ini Amerika melakukan veto je menyalahi pihak Israel. Tetapi beliau diundang untuk memberi pandangan. Malaysia ni bukan negara teluk. Kita bukan anggota OPEC. Ya. Kita bukan tutup Arab. Kecil je kita ni. Kita terlalu kecil lah, tetapi kita diundang untuk personally telefon. Putera Salman dia telefon Datuk Seri Anwar Ibrahim, you must come. Kita nak bincang benda begini. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia hantar Datuk Zamli pergi dulu, rintih. Satu penghormatan. Ini bagi saya satu penghormatan. Tapi adakah Masya Allah. ada kita bercakap soal itu? Tak ada. Buka mulut bohong. Apa benda ni? Saya kata. Saya sepatutnya menentang beliau sebab dia daripada Parti Keadilan. Saya daripada UMNO. Tapi bagi saya, yang baik kena baik. Kalau benda tu buruk, kita cakap buruk lah. Kalau benda tu baik, kena puji lah. Itulah natijah kehidupan kita, Tuan Syed. Betul. Kita harus bercakap, kita harus jujur lah. Yang paling penting bagi saya jujur lah. Saya dapat dengar kawan-kawan pelai-pelai kata kaki tangan kerajaan. Memang mereka tak bersetuju dengan Datuk Anwar Ibrahim. Datuk, minta maaf Datuk. Kerana masa bekerja, you kena perform. Selama berapa lama dah kita merintih nak menyelesaikan satu masalah
pertukaran tanah lah, permintaan itu, permintaan ini. Nak jumpa Tuan Dios jauh sekali. Kaki tangan pejabat daerah pun seksa. Nak buka fail pun berjam-jam ataupun orang datang dari jauh. 10 kaunter yang buka 3. Dapat 10 kaunter buka 3. Sekarang ini mereka terpaksa buka semua 10-10. Tak ada masa lagi yang perempuan nak jahit baju anak nak bersalin ke. Mereka marah lah sebab kesinggangan. Waktu yang singgang mereka itu sudah pun diselesaikan. Tapi untuk rakyat. Jadi, you datang ke pejabat pukul 8. Masuk kerja. Start pukul 8, kena buka kaunter. Dan rakyat berurusan hari ini. Masalah sekarang ni mereka marah lah. Bila marah, mulalah keenakan yang selama ini seronok, baik lah begitu, dah tak ada. Dan you have to perform. Sebab itu saya kata, you jujur lah. Macam Datuk cakap tadi, Datuk. Waktu kamu datang, minta kerja, berdoa pada Allah SWT, dapat kerja, dapat jawatan. Nak, matlamat pertama nak cari rezeki yang halal. Yang kedua, nak berkhidmat untuk negara. Berkhidmatlah, ini masanya. Tapi kalau waktu itu kamu duduk kedai kopi, masuk OP pukul 8, pukul 9 duduk baca surat khabar, duduk dekat kedai kopi, urusan rakyat tak diselesaikan. Ini yang mereka marah pada Perdana Menteri yang tiap-tiap kali mengatakan tak mahu melihat lagi adanya budaya-budaya yang negatif, adanya sakau menyakau, adanya budaya rasuah. Mereka marah lah. Tapi itu bukan untuk kepentingan apa. Itu kepentingan mereka, bukan kepentingan rakyat. Rakyat tapi suka. Bukan semua lah tu. Kita tak try semua, tapi ada segelintir mereka. Inilah yang sekarang meracuni pemikiran. Kalau mereka jujur, mereka melihat benda baik, mereka akan puji. Apa nak lagi? Selama hari ini 2 bulan lagi. Tuan Syed, 2 bulan lagi anak nak masuk sekolah. Selama hari ini pening kepala fikir macam mana nak cari kasut anak nak cari, baju sekolah anak nak cari, buku sekolah anak nak cari. Semua itu diselesaikan oleh rakyat sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jangan lupa, bajet pertama, walaupun bukan bajet beliau, 100%. Mula-mula sekali dia kata RM150 tiap-tiap pelajar. Tak kira lah kamu anak Melayu ke, anak Cina ke. Semua. Dan semua tak dapat. Kisah sama kamu ni anak orang miskin ke atau anak orang kaya. Asalkan kamu pergi sekolah, masuk ke sekolah dapat RM150. Kalau satu keluarga tu ada 6 orang anak, ada RM900. Amin. Itu yang lepas, tahun lepas. Dan tahun ini ada lagi. Saya yakin benda ini akan berterusan dan mengikut keadaan ekonomi semasa. Kalau peningkatan kepentingan pendidikan, yang paling penting saya sukalah sebab pendidikan itu ditekankan begitu mendalam lah apabila bajet diberi pada siapa Menteri Pendidikan daripada keadilan Fadlina. Saya nama-nama daripada Menteri Pendidikan kurang lah saya orang UMNO kan. Betul. Maaf lah Tuan Syed. Kan? Tapi bagi saya begitulah peruntukan diberi, bukan kerana beliau daripada Parti Keadilan, tapi kerana beliau melihat pentingnya pendidikan. Inilah ditangani derita rakyat. Masalah persekolahan. You kalau tak bijak Datuk Tuan Syed, you tak akan jadi sekarang. Tak jadi badan macam ni sebab you bijak lah. Datuk ini luar sana ni. Minta maaf Datuk. Latar belakang keluarga macam mana? Kalau Datuk tidak belajar betul-betul dulu, Datuk pun tak jadi macam sekarang Datuk. Kebanyakan mereka sekarang ni, kita ni well educated. Tapi masalahnya, selepas kita bijak, setelah dapat ijazah, degree dan sebagainya, tak mengenang budi. Itu betul. Masalahnya. Orang kita ni. Dan kalau jadi macam mana apa berlaku di Palestin baru orang tahu. Sekejap lagi kita akan masuk isu Palestin. Saya masih lagi nak bermain dengan isu membasmi kemiskinan. Menangani derita rakyat. Tadi saya begitu tertarik dengan hujah Datuk Dollah bila dia mengatakan bahawa salah satu usaha beliau ketika beliau menjadi ahli parlimen adalah dengan membangunkan fasiliti untuk rakyat, membangunkan hospital, mengangkat institusi polis, memberikan bangunan yang terbaik untuk polis. Ini adalah salah satu usaha untuk membasmi kemiskinan, mengangkat taraf hidup rakyat. Datuk Dollah, dalam keadaan bajet hari ini, adakah ahli parlimen pembangkang sepertinya tidak memfokuskan kepada rakyat seperti mana yang telah dilakukan oleh Datuk Dollah sebelum ini? Itu sebab saya kata quality of debate itu penting. Tapi saya tak dapat penilaian yang terbaik. Seperti mana yang saya dalam setiap kali bajet bila Yang Berhormat Perdana Menteri waktu itu Datuk Najib membentangkan bila menyentuh tentang contoh yang paling baik ialah tentang SIP. Saya bawa SIP. Tetapi dalam bajet itu tak ada. Dalam bajet tak ada SIP, tapi saya bawa atas cadangan balas. Dia kata perlu ada dalam 10 tahun akan datang berlakulah satu malapetaka dan perlu ada satu peruntukan dana untuk kita membantu mereka-mereka yang akan ditimpa musibah pada waktu itu. 10 tahun 2019 jadi COVID.
Tetapi yang bagus dia 2017, ni Pekan telah pun bersetuju untuk menjadikan akta, dan 2018, 2019 kita kutip 2 bilion untuk kita bagi skim insurans pekerja itu kepada mereka yang terlibat. Hampir 600,000 lebih orang terlibat. Jadi maksudnya ialah bajet yang ada itu dihadami dan dicadang kembali yang terbaik untuk kita memberikan kemanfaat kepada rakyat. Contohnya gaji minimum. Dalam bajet tak ada gaji minimum. Tapi saya bawa dalam pembahasan bajet saya gaji minimum, saya minta supaya diadakan satu akta gaji minimum untuk memastikan bahawa gaji landai itu dapat menyelesaikan masalah kemiskinan tengah dan juga kemiskinan. Maka pada waktu itu 2012, Datuk Seri Najib telah pun meluluskan akta gaji minimum. Jadi bila berlakunya perbahasan bajet, kita ahli parlimen ni kena bawa apa naratif yang kita nak bawa. Macam kata Datuk Seri Kamal Amir cakap tadi. Ketua Perbankan kena ada bajet alternatif. Apa yang kamu nak menambah baik lagi? Kalau berlaku sesuatu, ini yang kami nak bawa. Kalau ahli parlimen meletakkan rakyat itu dalam agenda utama pemikiran dia, maka banyaklah lahir benda-benda yang baik-baik untuk dia diaturkan untuk berikan kesan baik kepada rakyat. Contohnya apa yang saya nak buat lagi. Masa saya mintakan cuti bersalin. Saya minta cuti bersalin, sebab convention ILO dah bagi sampai 90 hari. Akhirnya hari ini wanita yang melahirkan anak dapat cuti 98 hari. Kenapa saya bawa? Kerana derita itulah yang saya angkat sebagai agenda utama saya. Derita itu, orang yang bersalin tak semestinya di Kapar, tak semestinya di Kuala Langat. Ianya berlaku di seluruh negara, di Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu. Dan sekarang benefit mereka dapat daripada sana. Contoh-contohnya lain. Apabila berlakunya bajet, bila diletakkan pekerja kontrak. Saya bangkit dan saya bawa cadangan balas. Saya kata mesti ada time period tu kena ada. Tak boleh sampai 20-30 tahun kerja kontrak. Zalim namanya. Jadi dah mula pada waktu itu Datuk Seri Azalina, masa itu dia sebagai Menteri JPM, telah meluluskan 14 tahun mereka, lebih 14 tahun mereka wajib dikonfirmkan, kerja tetapkan. Maknanya derita itulah yang berkait dengan cadangan bajet itu kita gunakan untuk kebaikan rakyat. Itu barulah yang dikatakan mewakili rakyat. Ini Dewan dah ada, tapi tidak mewakili rakyat. Jadi Dewan itu dipanggil Dewan Songsang. Jadi gunakan platform itu untuk kepentingan nafsu emosi. Emosi sendiri. Sebut pasal bangsat. Sebut pasal kape, mengkape. Oh, kamu ni kape. DAP kape. Ni kape. Ni kape. Apa punya sial aku. Inilah yang saya nampak bahawa akhirnya rakyat akan menyampah tengok. Tapi kalau benda-benda walau macam dia suka. Oh, ini bagus. Kamu tahu tak, saya nak nasihat pada walau ni. Kamu ada anak, kamu ada cucu, kamu ada keluarga. Ingat, masa depan itu terletak di atas polisi yang ada. Kalau benda itu yang kamu minat, anak kamu derita besok, saya takut besok kubur kamu pun diludahnya oleh keturunan kita. Kamu jadi wakil rakyat, kamu tak bela nasib anak cucu kamu. Ini yang akan kita hadapi besok. Jangan benarkan anak cucu kita derita disebabkan kebodohan dan kecederaan minda yang kita ada. Dan ini kalau diteruskan, maka kecelakaanlah yang akan menanti kita. Terutama sekali mereka yang ini letak dekat sini. Ini kena letak dekat sini, bukan dekat sini. Terima kasih. So, saya nak menambahnya. Mungkin banyak dia orang tak faham sebenarnya. Apa yang diutarakan oleh yang awak pada menteri, itu diumpamakan. Dia bawa balik ikan untuk makan. Dan kita ahli-ahli parlimen ni lah yang mencincang. Dia nak masak apa? Sekarang ni dalam duit banyak ini. Balik ke rumah, bajet kita dapat, katalah untuk serumah tu ada RM1,000. Untuk anak belanja banyak mana, nak bayar bil. Itu sepatutnya dicanat ada perbincangan. Bukan terus duit ada RM10,000 dekat rumah. Saya nak pergi cuti holiday. Tak boleh begitu. Soalnya sekarang ni, kasut anak ke sekolah macam mana? Besok nak makan apa? Roti macam mana? Kuih apa? Itulah sepatutnya bajet dijadikan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan.
You sebagai ahli parlimen, sebagai wakil rakyat, mewakili rakyat. Sebab itu Datuk, saya tak panggil Datuk sebagai Datuk Laksani dalam parlimen. Kalau dalam parlimen, kena panggil sebagai address KAPA. Ya. Sebab you mewakili rakyat KAPA. Ya. Kawasan. Kalau kawasan itu. Jadi artinya, malulah ahli parlimen itu apabila nak memakai namanya sebagai mewakili rakyat KAPA. Kalau hanya bawa isu-isu yang remeh-temeh. Sedangkan di KAPA tu banyak kilang persoalan bagaimana tentang kehidupan warga yang sepatutnya dibela. Tak dibawa. Nak harapkan semuanya menteri sumber manusia nak fikirkan soal kehidupan pekerja-pekerja kilang di KAPA. Ya. Mak, bagi saya lah, kalau dia jadi ahli parlimen, kalau saya jadi ahli parlimen, saya akan rasa malu pada rakyat KAPA. Kerana perjuangan rakyat tidak diutamakan. Nak bagi saya bukan pasal apa, sebab dia diadres sebagai ahli awam KAPA, duduk, ahli awam KAPA, sila bercakap, pandangan you KAPA, sepatutnya menjahilkan. Ya. Bukan hanya sekadar bercakap for the sake of talking. Satu lagi Datuk Seri, saya nak celah sikit ni tuan. Bila saya tengok Ketua Pembangkang berhujah, dia kata ada beras tak ada, orang beratur beli beras. Saya kadang-kadang kenapa nak retorik sangat benda ni? Jadi benda ni, lepas tu telur tak ada, gula tak ada. Dia kata, lepas tu menteri tak ada. Ni kau ni Ketua Pembangkang. Ya. Mesti ada. Apa alasannya kau cakap betul ke orang beratur beli beras, nak ambil beras ni? Jangan buat fitnah. Tak, dia kata minyak tak ada. Minyak tu dulu. Saya kata gelilah saya tengok cerminlah muka tu dulu. Siapa yang suruh? Sebab itu masalah dia. Kalau dia kata gula tak ada, zaman sekarang ni bak kata Mak Sabu tadi, dia tu ceri Mak Sabu, Bumat. Dia kata kita takkan benarkan orang angkat bendera putih. Zaman korang dulu bukan putih, bunuh diri pun ada. Betul? Ini pun semua kena fikirlah buruk yang ada pada kamu tu. Kita kena kongsikan, jangan berlakunya begini, kami tak mau berlakunya begini, kerajaan kena buat begini, pastikan telur tu minyak tak disorok, ataupun duit jangan disakau. Bagi Duit cadangan, kena bagi cadangan. Dana wibawa jangan dibagi kepada orang yang tak berkenaan, jangan dirompak duit negara. Macam tu pun nak bahas. Bukan kata, mana gula-gula tak ada, mana beras-beras, orang beratur beras. Tak pernah berlaku dalam sejarah, kepala otak kau. Kau tahu tak, ini sebenarnya berlaku dalam zaman kau. Zaman ni tak berlaku. Ketika kita buat siasatan, bukannya beratur nak beli beras. Orang beratur nak dapatkan peruntukan untuk sumbangan. Dia ambilnya orang nak beli beras. Lagi satu pula orang kita ni, bila dia panic buyer ni, dia kan kabut beli beras sampai 3-4. Dia nak kaut semua sekali. Yang orang lain tak dapat lah. Ini dia namanya tenging. Bila kamu dah jadi dirasuk orang dari masalah yang tak berlaku, kamu ambil sebagai pendekatan, dengar cakap orang, dengar cakap semua apa yang tak betul. Ini yang berlaku. Jadi itulah yang dipanggil kecederaan minda. Saya tak boleh guna perkataan kasar, takut nanti saya kena blok. Okey, terima kasih. Tolonglah, jana wibawa, jangan jana pendapatan. Saudara penonton di rumah, kita sudah bersiaran melebihi 1 jam. Kita sedang membincangkan belanjawan madani. Lebih sejam siri yang lebih menghampiri 1 jam. Dah habis, dah lepas. Ini belanjawan madani. Kita sedang berbincang tentang belanjawan. Ini adalah siri yang kedua. Saya percaya banyak perkara yang nak dibincangkan, tapi persoalan 1 jam ni memang masanya tak cukup. Tapi saya nak bawa keluar juga. Daripada siri belanjawan, saya nak pergi pula kepada krisis Timur Tengah. Tadi, sebelum itu saya nak minta dulu pada penonton-penonton di rumah, jangan lupa share kan. Like, share dan like, subscribe. share dan subscribe. Jangan Studio Dahsyat aja punya live. Live Datuk Kamal juga kenalah share kan, yang mana di TikTok Datuk Kamal lah, jangan lupa. Amir like Hijaz fan. Amir Hijaz fan lah, jangan lupa. Like, share, subscribe. Janganlah tak subscribe. SBS juga, SBS punya pun subscribe lah sama. Jangan marah. Apa pengajuk dok jeling ni dia sesat ke SBS pula. Datuk Kamal. Bila Datuk Kamal menyentuh tentang penghormatan negara luar, saya nak lari sikit daripada belanjawan, saya nak lari jauh pergi ke Timur Tengah pula. Krisis Israel dan Palestin ini. Kita tahu ini sudah menjadi seperti yearly event. Setiap tahun kita akan mendengar cerita Israel menganyang Palestin. Kita hari ini sudah ada seorang Perdana Menteri yang cukup wibawanya. Tadi Datuk Kamal menyebut penghormatan negara-negara Timur Tengah, memberikan penghormatan Datuk Seri Anwar. Malaysia ni negara kecil je. Tapi mereka mengundang Perdana Menteri kita, bangga kita. Mereka mengundang Perdana Menteri kita untuk memberikan pandangan dalam isu yang begitu berat dalam hal dunia pada hari ini. Datuk Kamal, apakah perkara ini ataupun bagaimana caranya, sepertinya, bagaimana kita boleh menyelesaikan krisis ini dalam pandangan Datuk Kamal?
Saya melihat krisis di negara Teluk, di Timur Tengah tidak akan selesai sebab Arab tak bersatu. Sebab itu mereka terpaksa mengundang orang luar. Kan? Dan jangan lupa Tuan Syed, Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu, beliau adalah merupakan sebagai pemimpin WOMI, iaitu World Youth. Satu pemimpin dunia. Jadi mereka masih ingat lagi, Prince Salman ini masih ingat lagi. Sebab itu dipikir kalau bolehlah ada idea-idea percambahan. Sebab saya juga seronok juga kali ni sebab mereka menuduh. Ada orang menuduh bahawa Datuk Anwar Ibrahim tidak peka kepada untung nasib rakyat Palestin. Kononnya pro-Israel, kerana pro-Amerika. Dan hari ni Amerika lebih... Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia buat kenyataan semalam, that's the best kenyataan. Dia kata, gilanya mereka melakukan meledakkan bom di hospital. Isu Palestin adalah isu yang barah, yang meluka bertahun-tahun sejak daripada 1945. 67 tahun yang lalu. Ya, begitu lama selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ini bukan satu kecil. Tetapi apabila pimpinan negara-negara Arab merasakan, mungkinlah pada saya lah kan, tak larat nak fikir apa. Cuba tengok kalau boleh ada pemimpin daripada negara tu jauh tu, dekat Malaysia. Ada seorang pemimpin Malaysia yang pernah memimpin pertubuhan belia Islam sedunia. Kenapa tidak kita minta pemikirannya? Saya rasa itu yang ada dalam pemikiran pemimpin-pemimpin di negara-negara Teluk, negara OPEC. Sebab kita bukan members of OPEC. Tetapi inilah kita harus melihat bahawa pemikirannya beyond the board. Bukan lagi pemikiran setakat ini. Kalau setakat kita menjerit, duduk melala, oh tak setuju, tak ke mana? Tak ke mana? Buatlah himpunan macam mana pun, senyum saja Israel. Tetapi apabila beliau mengatakan bahawa beliau akan hadir dalam persidangan yang diunjurkan oleh Arab, apa katanya? Wakil daripada Amerika bertanya dengan duta besar kita, Datuk Nazir Aziz, what is Malaysia stand? Datuk Nazir Aziz kata, our stand is forever with the Palestinian. Artinya, kita daripada dulu lagi sampai hari ini, kita kekal dengan warga Palestin. Hidup mati kita tetap dengan pimpinan dan juga rakyat Palestin. Kita tak mau melihat adanya pengorbanan, adanya kezaliman yang bukan dilakukan oleh manusia. Sebab itu Datuk Anwar Ibrahim mengatakan ini satu kegilaan. Satu kegilaan mereka hari ini mau meratah tentang kehidupan warga Palestin. Itu yang dapat saya beri. Sebab saya yakin mereka nak mau mendapatkan fikiran pemilikan ketiga yang terbaik. Itu pandangan saya, Tuan Syed. Dan Datuk, saya selah, Datuk. Saya apa Datuk cakap itu saya memang setuju sangat. Ya. Tapi saya nak tambah lagi yang duk kata Anwar ejen Amerika, Anwar ejen Yahudi ini kesialan inilah yang mendorong kepada kenyataan yang sebenar. Amerika, Datuk Seri sanggup berdepan di Amerika untuk pertahankan Palestin. Yang telah pada zaman Rasyid Arafat itu mengatakan bahawa Anwar ni ialah sebahagian keluarga Palestin. Yes. Saya ingat zaman tu. Dan ini adalah fitnah-fitnah yang ditonjolkan oleh pefitnah jenayah ini yang mengatakan Anwar ejen Amerika itu sebenarnya melenceng dan tidak sama sekali benar. Dan inilah yang dimainkan di kampung-kampung. Ya. Yang ini yang dimainkan di Terengganu, di Kelantan yang saya pergi. Ejen Amerika, ejen Yahudi. Kamu tengok sendiri. Kamu punya kepimpinan pun tak sebegitu punya diangkat untuk betul-betul menghadami perjuangan Palestin. Ya. Ini yang berlaku dalam negara, satu anugerah penghargaan kepada kita semua. Ya. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadiran ilahi kerana Datuk Seri dijemput oleh Putera Salman untuk dia menghadiri dan cuba memberi pandangan dan menyelesaikan masalah kemelut, krisis di Asar dan juga serangan Yahudi yang bertahan berpuluh tahun tak selesai. Ya, 67 tahun peristiwa itu sampai ke hari ini. Dan insya-Allah dengan adanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita doalah. Bak kata Syed tadi, kita berdoa untuk perlindungan. Allah lindungilah saudara-saudara kita di Palestin. Semoga mereka ini, ya Allah, terhindar daripada kezaliman yang cukup dahsyat yang tak boleh siapa petikaikan. Terima kasih, Syed. Datuk Dollah, saya masih lagi nak kekal dengan isu Palestin. Sehari dua ini ataupun beberapa hari ini tular video temu ramah seorang aktivis Palestin yang memegang gelaran Doktor Falsafah iaitu Dr. Imran Muslim. Pada saya, temu ramah itu dalam sebuah rancangan temu bual itu
konkret sebenarnya hujahnya, lebih kurang 1 jam lebih. Tetapi beberapa saat yang ditimbulkan itu, sepertinya orang manipulate kenyataan itu. Perkaranya seperti Datuk Seri Anwar tidak cukup ataupun orang kata tidak begitu memperjuangkan nasib Palestin lah, seolah-olahnya begitu. Tetapi kalau kita lihat negara pertama pemimpin dunia yang mengkritik serangan Israel terhadap Palestin itu Datuk Seri Anwar. Beliau mengadakan perbincangan dengan Turki. Malaysia memberikan bantuan segera 1 juta. Sekarang kita sedang mengutip 100 juta. Hari ini beliau ke Arab Saudi. Saya fikir kalau hendak dibezakan beberapa Perdana Menteri, ini Perdana Menteri yang paling banyak tindakannya. Namun tular video itu seolah-olah diambil kesempatan oleh mereka tidak bertanggungjawab. Perdana Menteri kita buat cukup sedikit usaha untuk Palestin. Pandangan Datuk Dollah? Ini yang berlaku dalam beberapa hari yang hari 2 ni. Dan dia pun minta maaf. Dia kata dia telah pun dimanipulate oleh mereka-mereka yang tak bertanggungjawab. Saya nak bagi tahu dengan kat luar sana lah. Kamu bawa fitnah ni, kamu menjijikkan orang dan manipulatekan isu ni. Kamu tahu tak kategori kamu tu apa? Kategori kamu ni betul-betul sial, celaka, haram, jadah. Betul-betul tak boleh pakai. Dan inilah orang manusia yang betul jijik dan wajib dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana perangai kamu macam setan. Dan ini yang berlaku. Terima kasih. Peranjat saya di sini. Baik, saya nak pergi pula kepada isu politik semasa. Sebelum kita tamatkan, kita sudah pun bersiaran 1 jam lebih. Kita dah lari sikit ni. Tapi saya nak pergi kepada isu politik semasa pula. Sebab saya tengok ramai yang di luar sana sedang bertanya isu politik semasa. Isu politik dalaman negara. Beberapa ahli parlimen pembangkang sepertinya fed up dengan parti sendiri, memberikan sokongan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan. Ini sesuatu benda yang menarik dibincangkan. Kalau nak dibincangkan secara tuntas, kita perlukan 1 jam lagi. Tetapi saya nak curi kedua-dua masa panel. Kita nak mula dengan Datuk Kamal. Ahli parlimen pembangkang menyokong kerajaan. Wajar atau tidak, Datuk Kamal? Dapatan saya melihat ada sekurang-kurangnya 5 hingga 6 orang. Dan semalam kemarin dulu pun ada yang menghubungi saya mengatakan bahawa mereka bersetuju untuk menyokong. Sokongan tidak semestinya mereka melompat parti. Kita ada ahli-ahli parlimen yang dulu daripada UMNO dan melompat, menyertai, tapi mereka tidak pun sebenar-benarnya menjadi pimpinan dalam parti. Contohnya saya katakan ahli parlimen Sungai Besar. Dia merupakan bekas kepada pegawai khas setiausaha kepada Presiden UMNO. Selepas dia punya bos dia Datuk yang meninggal dalam helikopter tu. Betul kan? So dia sekarang ni dia mewakili parti PPBM. Tapi jiwa dan hatinya masih dengan UMNO. Saya tidak nampak bahawa dia tidak akan, bukan nak melompat, dia akan menyokonglah kerajaan. Saya nampak. Begitu juga saya dengar ucapan di parlimen wakil daripada Star dan macam digerik. Jelas dia meletak jawatan sebagai setiausaha. So, saya kata ada 6 orang yang akan mengikut gerak langkah daripada parti daripada ahli parlimen dari Kuala Kangsar. So saya nampak akan berlaku satu gegaran. Yang ini dan mereka juga sekarang ni sudah mula tercium apabila Pandora Box dalam Malaysia, bukan di luar negara. Pandora Box di Malaysia ni sudah mula terbuka dalam isu warna MDB, dalam isu wajana wibawa, dan perbicaraan akan mula terbuka satu persatu. Mereka mula rasa segan dan silu untuk berada dalam begitu. Dan untuk mereka melompat tak boleh. Jadi nyatakan sokongan. Itu pandangan saya. Tapi saya nak spesifik pada orang tu orang ini, minta maaf. Melainkan disahkan baru saya boleh bercakap. Tapi saya kata kalau macam Sungai Besar tu, Datuk Musli. Takkan Datuk tak kenal Datuk? Ya. Bukan? Sahabat saya. Datuk jadi daripada keadilan. Dia daripada PBBM. Kalau dia bertanding itu hari, dia bukan bertanding tiket PAS pun. Kan? Dia bagi saya, dia macam Richard Riot. Richard Riot dulu daripada bebas di Sarawak. Tapi dia lebih sayang pada Barisan Nasional. Itu keadaannya, gambaran saya. Baik, Datuk Dollah. Saya masih lagi nak bermain dengan topik ini. Sokongan ahli parlimen pembangkang kepada kerajaan. Akta lompat parti tidak membenarkan mereka bertukar parti. Itu jelas. Tetapi adakah ini sihat? Maksudnya saya sekarang pembangkang menyokong kerajaan. Tapi kemudiannya boleh berlaku sebaliknya. Pandangan Datuk Dollah selaku ahli parlimen, mantan ahli parlimen. Adakah ini? Saya meneliti isu ini yang dibangkitkan. Sebenarnya begini, atau lompat parti ni dia keluar parti dia. Itu tak boleh. Memberi sokongan untuk MOU itu sebenarnya itu terpulang pada dia untuk memberikan keputusan sama ada setuju atau tidak. Bagi pihak rakyat dia. MOU itu apabila akta itu dibentangkan, dia kena menyokong sebab
ianya mendapat restu daripada majoriti. Dan dia terpulang pada ahli parlimen itu buat keputusan. Itu jelas dalam akta lompat parti. Maksudnya dia masih lagi kekal dalam parti dia, tapi dia menyokong dasar-dasar yang baik. Contohnya bajet 393.8 bilion untuk sekolah agamanya, untuk pendidikan daripada bawah rendahnya, untuk membantu miskin tegaknya, untuk memberikan kemudahan infrastrukturnya. Datuk Seri Anwar tidak memikirkan menara yang setinggi langit untuk dia nak bina. Dia nak bina rakyat yang betul-betul ada pengetahuan tentang kedudukan sebagai manusiawi yang digelar sebagai masyarakat rakyat madani. Itu dia nak lahirkan. Jadi bagi saya, mereka-mereka yang hendak menyokong usulan itu bukan perkara yang boleh dipertikaikan. Kalau dalam segi hukum wajib. Sebab orang nak bagi makan, Rasulullah kata bagi makan, kamu kena sokong. Sebab itu dalam surah Araital ladzi yukadzibu bidi fadzarikal ladzi yad'un yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Kalau kamu tak bagi orang makan neraka walaupun kamu sembahyang. Ingat tu. Jadi inilah antara sebab kenapa kita melihat dari perkembangan yang ada pada hari ini, mereka menyokong ke Datuk Seri Anwar. Itu perkara wajib. Kerana ini untuk kebaikan kawasan dia. Kawasan dia perlukan bantuan. Orang miskin perlu disantuni. Anak-anak sekolah perlu diberikan perhatian. Sekolah-sekolah agama perlu diberikan fasiliti dan privilege yang baik untuk mereka mengukuhkan pendidikan. Sebab itu saya bersetuju sangat. Rakan-rakan saya, kawan lama saya itu semua sokonglah ramai Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperkukuhkan dasar dan kerangka yang nak dibina dalam konteks dasar madani. Terima kasih. Baik, bagi anda yang mengikuti kita di rumah, kita sudah pun bersiaran melebihi 1 jam. Topik yang kita bawakan kepada anda tentang isu belanjawan, menyentuh juga isu topik Timur Tengah dan juga isu politik semasa. Saya pasti tentunya tidak cukup perkara ini kita bawakan kepada anda kerana kekangan masa. Namun, ini janji kami. Kita akan terus membawakan kepada anda isu-isu ini untuk terus dibincangkan oleh ahli-ahli panel yang berpengalaman ini tanpa henti, tanpa penat. Kita akan terus bawa kepada anda. Namun dengan satu syarat, anda terus menyokong Studio Dahsyat. Saya nak wrap up isu pada hari ini, banyak yang kita bincangkan. Datuk Kamal, belanjawan madani Timur Tengah. Saya ingat Datuk Kamal tadi berseluruh dengan saya, belanjawan madani ni banyak istilah. Datuk Kamal, rumusan 2 minit untuk tutup dengan istilah-istilah yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Silakan. Saya melihat bahawa apa yang ada sekarang ni, saya begitu bangga lah bahawa kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang begitu prihatin terhadap untung nasib rakyat. Dan paling penting, beliau mengutarakan janjinya bahawa kalaulah beliau berkesempatan untuk memimpin negara ini, pertama sekali akan dilakukan adalah untuk menangani derita rakyat. Beliau sudah memahami bagaimana rakyat menderita, diri dia sendiri pun cukup menderita dalam arus perjuangannya. Sejak daripada zaman waktu beliau mempertahankan kemiskinan di Baling, beliau mempertahankan macam-macam cerita lagi, akhirnya dah cukup derita pada dia dan dia mau menangani derita rakyat. Tetapi, sebab tu dia belum mengatakan, untuk diri saya boleh memaafkan. Tapi kalau mereka berdosa pada rakyat, I'll go after you one after another. Ini saya cukup banggalah menjadi seorang pemimpin yang melihat kepimpinan negara. Soal yang keduanya, saya melihat bahawa sudah ada pun satu pengiktirafan di peringkat antara bangsa. Sebagai rakyat, saya rasa bangga pemimpin saya diperakui oleh dunia luar sebagai pencetus idea dan pemikiran. Mudah-mudahan adalah sesuatu yang baik dan bila berada di Riyadh, akan balik ke negara kita sewajarnya. Tapi dia tak mahu sabutan besar-besaran. Sepatutnya beliau saya melihat sebagai inilah pejuang bangsa kita yang mengangkat harakat dan martabat bangsa kita. Itu yang saya dapat dari saya. Amin, insyaAllah. Datuk Dollah, rumusan silakan. Seperti mana yang saya tegaskan sepanjang forum kita, saya nak minta satu je. Setiap perkara yang buruk, yang jenayah agama yang kita lakukan ini, ada balasannya. Fikirlah keluarga, anak cucu kita. Jangan kita meletakkan diri kita kerana semata-mata untuk merebut wang, kita melakukan fitnah, kita melakukan keberbagaian jenayah yang merosakkan akhir yang ditanggung oleh anak cucu kita. Jadilah manusia yang beriman dan bersyukurlah dengan apa yang kita ada, dengan kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waktu ini yang terbaik untuk kita mengangkat martabat, darajat dan harakat umat yang ada dalam negara.
dan di peringkat antarabangsa. Amin. Terima kasih Datuk Dollah. Sebelum saya akhiri forum kita pada malam ini, seperti biasa saya nak minta supaya kita terus mendoakan saudara mara kita di Timur Tengah, especially di Palestin yang sedang diganyang oleh Israel. Tentunya mereka tidak sesenang kita dalam solat, boleh juga dibaca luar solat. Teruskan berdoa untuk warga kita di Palestin. Dalam perbincangan kita pada hari ini, kita tidak akan berhenti di sini. Banyak lagi topik kita nak bincangkan. Percayalah minggu depan kita akan kembali dengan topik-topik yang lebih hangat. Saya minta anda terus setia bersama Studio Dahsyat dan jangan lupa like juga Amir Hijaz Pen TikTok. Janganlah lupa SBS punya channel juga kan. Bagilah like lah juga walaupun SBS jarang ke udara. Jadi saya nak sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Salam. Salam. Aku maafkan. Kamu heret aku, campak ke penjara. Aku maafkan. Kamu aibkan aku, hina aku, jijikkan aku setiap hari. Aku maafkan. Tapi kamu curi harta rakyat, aku cari